صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini adalah merupakan kesinambungan daripada video yang sebelum ini yang membincangkan tentang akidah yang benar dan akidah yang batil. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang tentang cabaran akidah semasa yang meliputi langkah-langkah untuk kita berhadapan dengan cabaran akidah semasa. Antara cabaran akidah adalah yang pertama yang bersifat kepercayaan, seperti mana ajaran Syiah yang terlalu mendewa-dewakan Sayyidina Ali, ajaran Ayah Bin yang menganggap dirinya sebagai Tuhan langit, begitu juga dengan golongan anti hadis yang menolak hadis. Dalam masa yang sama ada ajaran yang berbentuk ideologi seperti mana sekularisme, liberalisme dan pluralisme. Kesemua ini akan kita bincangkan dalam kesempatan-kesempatan video akan datang. Persoalannya, bagaimanakah cara untuk kita berhadapan, untuk kita mengatasi cabaran akidah semasa ini? Perkara pertama yang mesti dilakukan oleh umat Islam ialah dapat menghapuskan kejahilan umat Islam. Sifat jahil ada kalanya menyebabkan kita tidak dapat membezakan yang mana benar, yang mana salah. Yang mana salah, yang mana benar. Kejahilan akan menyebabkan umat Islam terperangkap dengan banyak elemen-elemen ajaran yang bersifat sesat ataupun ideologi yang bercanggah dengan Islam. Justru itu, Islam amat menggalakkan umatnya menuntut ilmu pengetahuan. Lebih-lebih lagi ilmu agama yang berkaitan dengan akidah, syariah dan juga akhlak Islamiah. Ini bagi memastikan umat Islam beragama dengan ilmu, mempunyai dalil dan juga kefahaman yang jelas terhadap apa jua amalan yang diamalkan oleh umat Islam. Yang kedua, menghapuskan sifat ta'assub atau fanatik. Ta'assub atau fanatik adalah merupakan suatu sifat yang mempunyai keburukan yang nyata. Kerana apabila seseorang itu ta'assub atau fanatik, maka seseorang itu lebih cenderung untuk menolak kebenaran kerana sikap ta'assub atau fanatik terhadap sesuatu pihak atau sesuatu pemimpin atau sesuatu aliran yang dipegang, hingga menyebabkan kebenaran itu tidak akan diterima. Apabila sikap ta'assub berleluasa, maka pemikiran umat akan tertutup. Mereka lebih cenderung untuk mempertahankan apa yang mereka fikirkan betul, pendapat pemimpin-pemimpin mereka, aliran yang dipegang oleh puak-puak mereka, hingga menyebabkan kebenaran tidak dapat ditegakkan. Kemudian yang ketiga, umat Islam mesti mengelakkan taklid buta, atau dalam pengertian yang lain menghapuskan taklid buta. Apakah yang dimaksud dengan taklid? Taklid adalah merupakan sifat ikut-ikutan tanpa mempunyai kefahaman yang jelas terhadap apa yang diikutinya. Contohnya, apabila seseorang itu beramal dengan satu amalan, kemudian ditanya kepadanya mengapa dia beramal, apakah dalil amalan yang diamalkan itu tadi, maka pun dia pun berkata, saya tidak tahu dalil, saya tidak mempunyai apa-apa pendapat, tapi apa yang saya amalkan berdasarkan apa yang dibuat oleh guru saya, atau apa yang dibuat oleh ketua saya, atau apa yang dibuat oleh masyarakat sebelum ini. Maka perbuatan amalan itu tadi hanya berteraskan kepada ikut-ikutan. Maka sikap ikutan inilah tadi yang dinamakan sebagai taklid buta. Maka untuk mengelakkan taklid buta, sekali lagi proses menuntut ilmu pengetahuan amat penting bagi memastikan setiap pengamalan itu tadi mempunyai kefahaman yang jelas, bukanlah sekadar diikuti semata-mata. Kemudian yang keempat, umat Islam mesti menghapuskan sifat ghulu, yakni melampaui batas, beramal bersandarkan kepada
apa yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada setengah masyarakat ataupun manusia yang suka beramal hingga menyebabkan amalan itu tadi hingga sanggup mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah, sehingga sanggup mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz nak bawa satu cerita. Dalam satu kesempatan segolongan sahabat datang untuk mengetahui amalan-amalan ataupun ibadah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah mendengar penceritaan tentang bagaimana Nabi beribadat, maka timbullah kesungguhan kepada mereka untuk cukup beribadat, sehingga berkata di antara mereka, aku akan bangun sepanjang malam sehingga aku tidak tidur. Aku akan berpuasa sepanjang tahun, tidak akan ada hari yang aku tak akan berpuasa. Sehingga pula ada yang berkata, aku tidak akan berkahwin. Maka apabila Nabi SAW mendengar kata-kata ini, Nabi SAW membetulkan kefahaman mereka. Nabi SAW berkata, aku seorang Nabi, aku seorang manusia, aku berkahwin. Begitu juga kata Nabi, aku juga seorang manusia dan Nabi, tapi ada hari aku berpuasa, ada hari aku tidak berpuasa. Nabi SAW menegur sikap berlebih-lebihan, melampaui batas dalam menuntut, dalam beramal, sehingga menyebabkan apa yang mereka amalkan itu tadi tersasar daripada panduan yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Ada yang melampaui batas dalam beramal sehingga sanggup, contohnya orang-orang Syiah sanggup meluka-lukakan badan semata-mata untuk mengingati peristiwa Karbala. Malah ada di antara orang-orang yang meninggalkan berkahwin hanya semata-mata dengan alasan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas sekali sifat ghulu atau melampaui batas ini adalah merupakan sifat yang ditolak oleh agama. Agama ini adalah merupakan amalan yang diajar kesempurnaannya oleh Nabi SAW. Kemudian, untuk mengatasi cabaran akidah semasa, kita umat Islam mestilah sentiasa patuh, ingat, dalam pengertian lain tidak lalai dengan peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala. Allah sentiasa memberi peringatan supaya manusia beriman, beramal, mengikut seperti mana yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran Allah menegur sifat kaum Yahudi, kaum Bani Israel di atas sikap keterlaluan mereka, fanatik mereka, sikap ghulu mereka ataupun melampaui batas mereka dalam beramal dengan agama, sehingga menyebabkan mereka sesat dan keimanan mereka ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru kerana itu Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita supaya beramal dengan agama seperti mana yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, menolak elemen fanatik, kemudian dalam masa yang sama menolak elemen daripada sikap yang disifatkan sebagai melampaui batas. Akidah adalah merupakan elemen yang penting untuk dipertahan dan dijaga, kerana apabila rosaknya akidah bererti rosaklah sistem beragama seseorang itu. Para pelajar sekalian, demikianlah perbincangan kita. Ustaz ingin bertanya beberapa soalan yang boleh kita sama-sama jawab atau renungkan. Soalan yang pertama, seniraikan contoh-contoh ajaran sesat yang ada di Malaysia. Dan soalan yang kedua, seniraikan ideologi sesat yang ada di Malaysia. Soalan yang ketiga, sila tulis dan seniraikan langkah-langkah yang patut diambil bagi mengatasi cabaran akidah semasa. Sekian sahaja, hingga kita bertemu dalam video yang lain. Maka Ustaz doakan semua agar sentiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.